Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Najlah binti Musa. Okey, pada hari ini saya akan mengajar kamu semua subjek fiqh Islami di mana saya akan sentuh berkaitan diat dan kafarah. Okey, terlebih dahulu saya nak agar kita semua baca doa supaya apa yang kita belajar ni dipermudahkan dan diberkati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okey. Saya dah sediakan 3 gambar sebelum saya masuk kepada apa itu diat. Okey. Sebagai info ataupun sebagai penjelasannya, ketiga-tiga gambar ni saya sediakan semuanya berkaitan dengan diat. Okey, kenapa saya kata ketiga gambar ni berkaitan dengan diat? Jom kita tahu apa maksud diat terlebih dahulu. Okey, diat ni adalah hukuman yang berkaitan dengan harta ataupun sesuatu yang wajib dibayar ataupun diberikan oleh penjenayah kepada wali ataupun waris mangsanya sebagai ganti rugi disebabkan jenayah yang dilakukan ataupun kecederaan yang dilakukan daripada penjenayah kepada mangsanya. Okey, hukuman diat ni dia lebih kepada si pelaku membayar ganti rugi seperti wang tunai ataupun menyerahkan hartanya kepada keluarga si mangsa seperti waris ataupun wali. Okey, hukuman diat ni akan dikenakan kepada seseorang apabila seseorang itu berlakunya kesalahan yang mengakibatkan kepada kecederaan anggota tubuh badan ataupun membunuhnya. Okey, sekarang kita lihat kepada poin yang kedua. Contoh kesalahan apa yang dikenakan hukuman diat ni? Okey, yang pertama, contoh kesalahannya adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Maksudnya dekat sini dia melakukan pembunuhan tu dengan berniat ataupun dengan sengaja. Okey? Poin yang kedua adalah pembunuhan yang sengaja tetapi dimaafkan oleh wali ataupun waris orang yang dibunuh. Maksudnya dekat sini pembunuhan tu dilakukan dengan sengaja ataupun berniat tetapi pembunuhan tu dilakukan sehingga mendapatkan keampunan ataupun kemaafan daripada wali ataupun waris keluarga. Kemaafan tu dapat dekat siapa? Kepada orang yang melakukannya. Okey, yang ketiga pembunuhan yang tidak sengaja. Maksudnya dekat sini dia melakukan kesalahan, kecederaan ataupun pembunuhan tu dengan tidak sengaja. Maksudnya dia melakukan tu dengan tanpa niat. Okey, pembunuhan tu dah jadi tapi dia lakukan benda tu tanpa niat. Okey. Yang keempat adalah kemalangan jalan raya melanggar secara tidak sengaja. Okey, dekat sini situasinya contoh Ahmad ni dia bawa kereta. Dia tengah bawa kereta tiba dia terlanggar. Ataupun dia niat nak melanggar. Okey, itu pun itu pun boleh dijatuhkan sebagai hukuman diat. Okey, sekarang kita lihat kepada dalil pensyariatan diat. Okey, dalil pensyariatan ni kita ambil sebagai penguat kepada hukuman diat itu dilakukan ataupun dilaksanakan. Okey, surah Al-Baqarah ayat 92 bermaksud dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali kerana tersalah ataupun tidak sengaja. Okey, dan barang siapa membunuh seorang mukmin kerana tersalah hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat. Okey, dekat sini kita boleh lihat ada dua ciri dia, sengaja ataupun tidak sengaja tetapi dia masih perlu membayar diat kepada keluarga si terbunuh itu kecuali jika keluarga terbunuh itu bersedekah. Okey, bersedekah maksudnya dekat sini adalah orang yang melakukan tu dia mendapat pengampunan ataupun kemaafan daripada keluarganya. Maksudnya kalau dia dah dapat kemaafan ataupun pengampunan, mungkin diat tu dikurangkan ataupun diringankan ataupun dia tak perlu membayar diat. Okey, sebab apa? Sebab pengampunan dan konsep bersedekah tu telah didapati oleh ahli keluarga ataupun si warisnya. Maksudnya keluarga waris tu bersedekah sahaja kepada si penjenayah tu.
Bersedekah apa? Bersedekah maksudnya dia rela. Dia reda apa yang jadi kepada keluarganya. Okey, jika si terbunuh itu datang daripada kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh itu membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan barang siapa tidak memperolehinya, maka hendaklah si pembunuh itu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Maksudnya jika dia tak jika pelaku tu tak mampu ataupun tak berharta, tapi dia dikenakan hukuman diat dengan berpuasa secara 2 bulan berturut-turut agar dia punya taubat ataupun pengampunan diterima oleh Allah. Okey, dalil persyariatan sudah. Sekarang kita lihat kepada kadar dan jenis bayaran diat. Okey, dekat sini saya sertakan gambar lagi. Kenapa saya naikkan gambar unta, emas, perak ataupun duit? Okey. Seperti yang kita tahu, ulama telah bersepakat bahawa satu nyawa manusia bersamaan dengan 100 ekor unta. Okey, jadi kalau seseorang tu dikenakan hukuman diat, dia hendaklah membayar dengan 100 ekor unta kepada wali ataupun waris keluarga mangsa. Tetapi dekat Malaysia, okey, saya bawakan situasi, okey, kita dekat Malaysia. Macam mana kita nak jumpa unta yang 100 ekor yang segar, yang gemuk? Susah kan? Okey, jadi Mufti telah mengeluarkan pendapatnya bahawa kita boleh membayar diat dengan menggantikan unta kepada emas, perak ataupun wang tunai. Okey, saya dah tengok unta harga pasaran pada terkini adalah bernilai 7,000 untuk satu ekor. Jadi 7,000 kali dengan 100 dalam 700,000. Jadi penjenayah tu dia kena bayar 700,000 kepada mangsa. Tak kisah 700,000 tu berbentuk emas, perak ataupun wang tunai. Okey, jadi unta susah nak jumpa, kita bayar dengan wang tunai, emas ataupun perak. Itu jenis kadar dan bayaran diat yang boleh penjenayah bayar kepada wali ataupun waris. Okey. Kenapa diat ni dilakukan? Apa kepentingan diat ni? Okey, kepentingan dia adalah diat hanya akan berlaku jika hukuman qisas ni digugurkan. Okey, jika pesalah ni dia berhadapan dengan hukuman qisas, tetapi contoh situasi hukuman qisas ni digugurkan daripada pelaku ni. Jadi apabila hukuman qisas ni digugurkan, dia tidak mendapat kebebasan lah daripada sebarang hukuman dengan apa yang dia dah buat. Jadi, walaupun hukuman qisas ini digugurkan, dia masih berhadapan dengan hukuman diat. Okey, maksudnya orang yang melakukan kesalahan ataupun jenayah tu tak ada dalam keadaan yang orang kata, oh dah buat pembunuhan macam tu je dia terlepas. Okey, bukan macam tu. Okey, yang kedua adalah menjamin kelangsungan hidup. Okey, kita bagi contoh situasi. Ahmad berkahwin dengan Siti. Ahmad ni mati dibunuh. Jadi memandangkan Ahmad ni ketua keluarga yang nak kena sara keluarga dah mati. Macam mana Siti ni nak langsungkan hidup dia sebab dia bergantung kewangannya dengan Ahmad. Jadi dengan datangnya hukuman diat ni menyerahkan harta, maksudnya apabila Ahmad ni mati, Siti dapat wang tunai yang diat tadi tu. Jadi Siti dapat meneruskan hidup, dia dapat melangsungkan hidup dengan aman lah. Maksudnya dia tidak sengsara sebab Ahmad dah meninggal, sebab dia masih ada wang tunai daripada hukuman diat yang dibayar penjenayah kepada Siti tersebut. Okey, mengurangkan penderitaan hidup. Mengurangkan penderitaan hidup dekat sini maksudnya dengan adanya hukuman diat yang seperti kita tahu, harta yang diberikan, wang tunai yang diberikan sedikit sebanyak dapat mengurangkan penderitaan hidup lah. Contoh, Ahmad tu meninggal, jadi Siti dapat harta yang diberikan penjenayah kepada Siti. Jadi Siti dapat mengurangkan penderitaan hidup sebab dia kan bergantung kepada Ahmad, dan dia dapat langsungkan kehidupan dengan sempurna walaupun Ahmad tak ada. Okey? Jadi itu sahaja. Kita pergi kepada Ustazah Musfirah pula. Dia akan terangkan apa itu kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ustazah Musfirah binti Mustafa Kamal. Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya iaitu berkaitan dengan kafarah. Okey, sebelum ni Ustazah Najla telah menerangkan berkaitan dengan diat. Jadinya kita sambung kepada tajuk seterusnya iaitu berkaitan dengan kafarah.
Okey, apa itu pengertian kafarah? Okey, dari sudut bahasa, ianya merupakan kata ataupun perkataan yang mana memberi makna menutup. Dari segi istilah pula, ia merupakan satu kewajipan yang harus ditunaikan oleh seseorang. Okey, dalam pengertian kafarah ni, kenapa ia diberi makna menutup kerana uh, ia merupakan satu keringanan oleh Allah sendiri untuk menutup dosa-dosa hamba-hambanya. Dan kenapa nak menutup pula dosa-dosa ni kan? Sebab uh, seperti dari yang Ustazah sebut tadi, merupakan keringanan yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya. Jadinya setiap manusia itu akan diberikan balasan ke atas apa yang telah ia perbuatkan. Jadi apabila seseorang itu melanggar larangan ataupun perintah yang Allah telah tetapkan dan ia melanggar, perlulah untuk seorang itu membayar kafarah. Okay. Dan apa yang tindak tanduk yang dia telah buat tu dirumuskan untuk seseorang itu menghapuskan dosanya. Dan ini merupakan salah satu tanda taubat lah. Taubat apa yang seseorang itu perlu bayar dan tunaikan lah. Antaranya ialah membebaskan hamba, bersedekah atau berpuasa. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis kafarah. Okey. Okey, bagi kafarah yang pertama iaitu kafarah zihar. Kedua, kafarah ilak. Yang ketiga, kafarah membunuh. Yang keempat, melanggar sumpah. Dan yang kelima, persetubuhan di siang Ramadan. Jadi ni Ustazah akan menerangkanlah kelima-lima jenis kafarah ni. Okey, kita pergi kepada satu persatu. Okey. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran bagi setiap kafarah yang Ustazah tunjukkan tadi. Okey. Bagi kafarah zihar, Allah telah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 3 hingga 4 di mana Allah telah memberikan petunjuk kepada seorang manusia itu untuk ia mengikutlah ataupun menunaikan bayaran kafarah ni kan. Okey, seperti dalam surah Al-Mujadilah ayat 3 hingga 4 ni, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang diziharkan isterinya, kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan, maka hendaklah seorang suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua bersama semula. Dan hukum yang sedemikian ialah merupakan pengajaran supaya seorang manusia itu tidak mendekati kepada perkara yang mungkar. Okey. Dan bagi sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka bersama semula. Dan jika tidak sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, perlulah untuk suami itu memberi makan kepada 60 orang miskin. Okey, dalam kes ni mesti tertanya-tanya, Ustazah, apa itu zihar? Okey, zihar ni merupakan ucapan atau tindakan yang dibuat oleh seorang suami mengucapkan kepada seorang isteri, iaitu ia menyamakan anggota badan isterinya bersama dengan ibunya. Okey, sebagai contoh ayat, badan awak sama seperti ibu saya, ataupun belakang awak sama seperti belakang ibu saya. Jadinya perkara ini perkara yang diharamkanlah oleh Allah sendiri kepada seorang manusia kan, untuk seorang itu tidak melakukan perkara ini. Dan ianya merupakan lafaz yang haramlah untuk seorang suami itu menyebut kepada seorang isterinya. Dan apabila seseorang itu telah melanggar, perlulah untuk dia membayar seperti yang disebutkan tadi kan, memerdekakan hamba. Jika tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu juga, kena beri makan kepada 60 orang miskin. Jadinya dalam perkara yang sebegini, Allah telah memberikan jalan petunjuk bagaimana kan seseorang itu untuk menyelesaikan atau melunaskan apa yang kesalahan yang telah ia perbuat.
Okey, seterusnya kita pergi kepada nas Al-Quran berkaitan dengan kafarah illa. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 226 hingga 227 telah difirmankan oleh Allah yang mana Bismillahirrahmanirrahim, kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isterinya, ianya diberikan tempoh selama 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey. Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak kepada isterinya atau menceraikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar. Okey, dalam kes ni, kafarah illat ni merupakan sumpah yang dibuat oleh seorang suami kepada isterinya. Okey. Yang mana kenapa ia menjadi kesalahan kan? Ia menjadi kesalahan apabila uh, isteri yang halal untuk ia bersama tapi ia haramkan tubuhnya untuk mendekati isterinya kan, untuk mencampuri isterinya. Dan Allah telah berfirman, kalau seorang suami itu bersumpah, sumpahnya perlu dibuat ataupun diberi tempoh selama 4 bulan sahaja. Dan jika mereka datang balik ataupun mereka bersama balik, sungguhnya Allah Maha Mengampuni. Jadi dalam kes yang sebegini, perkara ini juga diharamkan. Dan antara sumpah yang dibuat oleh seorang suami itu terdapat dua, iaitu lafaz kinayah ataupun lafaz soreh. Lafaz kinayah ataupun lafaz soreh kan, lafaz kinayah dan soreh. Dan perkara ni telah disepakatilah oleh jumhur fuqaha sendiri kan, yang mana bagi lafaz soreh pula lafaz yang nyata ataupun jelas, lafaz kinayah pula lafaz yang tidak nyata dan tidak jelas, ianya merupakan niat sebagai contoh. Okey, bagi lafaz soreh, dia punya contoh ayat, seorang suami itu bersumpah kan untuk tidak bersama dengan isterinya kan, dia akan menyatakan, saya tidak akan bersama dengan awak selama 4 bulan, ataupun saya bersumpah untuk tidak bersama dengan awak selama 4 bulan. Jadi dalam kes ni, perkara itu adalah diharamkan. Dan lafaz sorry ni lafaz yang nyata kan, lafaz yang terang. Dan ianya merupakan perkara yang haram lah kan, haram untuk seseorang itu, terutama seorang suami, untuk melafazkan kepada isterinya. Sebagaimana yang Ustazah telah sebutkan tadi, terdapat lafaz soreh dan kinayah. Okey, bagi lafaz kinayah pula, lafaz yang secara tersembunyi ataupun niat. Dan antara contoh yang seorang suami itu nyatakan kepada isterinya ialah, saya tidak akan bersama dengan awak. Dia cakap macam tu je, dia tak memberikan tempoh. Jadinya dalam kes ni berkemungkinan tidak jelas, tapi ianya niat seorang suami tu kan, niat dia untuk bersumpah tidak bersama dengan isterinya. Dan perkara ni perkara yang dilarang oleh Allah sendiri, dan perlulah untuk diberi ataupun dibayarkan kafarah daripada seorang suami. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu nas Al-Quran berkaitan dengan membunuh. Dalam surah An-Nisa ayat 92, Allah telah sebutkan seperti yang tertera kan, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diah, denda ganti nyawa yang diserahkan kepada ahlinya, iaitu keluarga si mati, kecuali jika mereka sedekahkan atau memaafkan. Tetapi jika ia terbunuh dengan tidak sengaja dari kaum kafir yang memusuhi kamu, sedang ia sendiri beriman, maka wajiblah si pembunuh membayar kafarah saja dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dan jika ia terbunuh dengan tidak sengaja dari kaum kafir yang ada ikatan perjanjian setia dengan di antara kamu, maka wajiblah membayar diah, iaitu denda ganti nyawa, kepada keluarganya serta membebaskan seorang hamba yang beriman. Dalam kes ni, jika seorang itu tidak dapat mencari hamba untuk dimerdekakan, maka hendaklah ia berpuasa berturut-turut. Jadi dalam kes sebegini,
Allah telah berfirman, sama ada sengaja ataupun tidak, perlulah untuk ditunaikan atau dibayar kafarah kan. Antaranya memerdekakan seorang hamba yang beriman, atau kalau tak boleh juga berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadinya dalam kes yang sebegini, bagi yang kafir ataupun seorang yang non muslim, kita terbunuh dia kan, Allah pun telah menyatakan untuk memberi diah, membayar denda ganti nyawa kepada ahli keluarganya, atau memerdekakan seorang hamba. Jadinya dalam kedua-dua kes, sama ada kafir ataupun tidak, kedua-duanya perlu diberikan ganti rugi kepada pihak keluarga, dan jika tidak mampu, kena berpuasa berturut-turut. Jadi elakkanlah untuk terlibat dalam kes-kes yang sebegini. Okey, kita pergi kepada nas Al-Quran berkaitan dengan melanggar sumpah. Okey, berkaitan dengan melanggar sumpah ni, ianya lain daripada ilak tadi. Ilak tu lafaz ataupun sebutan yang seorang suami itu lafaz kepada isterinya kan, ucapan yang dia buat. Jadi untuk melanggar sumpah ni, ianya ucapan juga, tetapi seseorang itu ataupun dirinya sendiri, dirinya yang membuat sumpah. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 89, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah yang kamu tidak sengajakan. Akan tetapi kamu ni dikira salah apabila sumpah itu sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana, yang mana kamu berikan kepada keluarga kamu, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Dan sesiapa yang tidak dapat menunaikan perkara-perkara di atas, perlulah berpuasa selama 3 hari. Okey, seperti yang Ustazah sebut tadi, ini tidak sama dengan ilak tadi. Ilak tu ucapan seorang suami kepada isteri. Okey, bagi melanggar sumpah ni, ucapan yang dibuat untuk dirinya sendiri. Okey, sebagai contoh, apabila seorang itu diberikan tanggungjawab ataupun amanah, dan ianya bersumpah ke atas dirinya untuk melakukan perkara itu kan. Okey, dalam kes sumpah ni pula, seorang itu perlu bersumpah atas nama Allah ataupun zat-zat Allah ataupun sifat-sifat Allah sendiri kan. Jadi sebagai contoh ayat yang seseorang itu buat ialah dia menyatakan sebegini, aku bersumpah untuk tidak melakukan perkara sebegini, tapi dia buat perkara itu. Ataupun aku bersumpah untuk membuat perkara ini, tapi ia tidak buat perkara itu. Jadinya dalam kes sumpah ni juga, perkara yang tidak boleh dimain-mainkan lah ataupun diringan-ringankan kan. Bila seorang itu telah bersumpah, wajib ke atas dirinya untuk melunaskan sumpah tu, ataupun menyelesaikan sumpah tu kan, menyelesaikan kerja tu kan. Sebagai contoh, orang-orang yang diberikan amanah ataupun tanggungjawab kan. Jadi apabila mereka ni telah bersumpah, wajib ke atas dirinya untuk menunaikan perkara itu. Dan jika tidak buat, seperti yang ditera lah, memberi makan kepada 10 orang miskin, memerdekakan hamba, dan kalau tak mampu, berpuasa selama 3 hari. Dan dalam kes yang sebegini, wajiblah ke atas seorang itu untuk membayarnya. Okey. Bagi kafarah persetubuhan di siang hari pula, iaitu di siang Ramadan, ada hadis yang mana pada satu ketika yang mana Abu Hurairah telah meriwayatkan, yang mana ketika dia duduk bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW, dan datang seorang lelaki yang mana ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, binasalah aku." Baginda pun terkejutlah kan, kenapa pula dengan lelaki ni kan, kenapa dia mengatakan binasalah dia kan. Rasulullah pun bertanya, kenapa dengan engkau kan. Lelaki itu pun menjawab, aku telah menyetubuhi isteriku sedang aku berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu
Baginda pun menjawab, adakah engkau mampu untuk memerdekakan seorang hamba? Lalu lelaki itu pun menjawab, tidak. Lalu baginda pun bersabda lagi, adakah engkau mampu menunaikan puasa 2 bulan berturut-turut? Dan lelaki itu pun menjawab, tidak. Lalu Rasulullah pun bersabda lagi, maka adakah engkau mampu untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? Lelaki itu pun menjawab, tidak. Jadi dalam kes begini, Abu Hurairah berkata, ia nampak yang Nabi Muhammad SAW ni diam seketika. Lalu dibawakan setangkai tamar kepada baginda kan. Lalu baginda pun menjawab, ambillah dan sedekahkanlah ia. Lepas tu lelaki yang berjumpa dengan Rasulullah tadi pun menyatakan, ada orang yang lebih fakir ke daripada aku ya Rasulullah, selain daripada aku dan keluarga ku kan. Rasulullah pun tersenyum dan mengatakan, berilah kepada keluargamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Okay, jadi dalam kes yang sebegini, persetubuhan di siang Ramadan ni, perkara-perkara yang dilarang sama sekali oleh Allah untuk seseorang itu tidak perbuat kan. Yang mana kita sendiri tahu haram untuk seorang suami ataupun isteri bersetubuh di siang Ramadan kerana kita ingin menghormatkan bulan Ramadan itu sendiri. Jadi dalam kisah yang sebegini haram untuk seorang suami atau isteri itu perbuat kan. Jadi apabila seseorang suami atau isteri itu telah melanggar, perlulah ia untuk membayar kafarah seperti yang dimaklumkan, memerdekakan seorang hamba, menunaikan puasa ataupun memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi perlulah untuk dalam kes yang sebegini, perlulah untuk semua orang untuk cakna apa yang Allah telah larang, elakkan daripada Okey, dalam kes yang sebegini, perlulah untuk suami maupun isteri cakna. Okey, seperti kamu semua nanti, semuanya nanti akan berkahwin kan. Jadi dengan ilmu yang sebegini, kita sebagai seorang Muslim perlu tahu apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Jadi jika kes-kes sebegini telah terjadi, wajib ke atas diri untuk membayar ataupun melunaskan kafarah-kafarah yang Allah telah tetapkan. Bagaimana cara pembayarannya dan bagaimana cara untuk melakukannya kan. Okey, kita pergi kepada hukum untuk seorang itu membayar kafarah. Mesti kita tertanya, Ustazah ni asyik sebut wajib bayar kan. Jadi apa hukum kan, apa hukum sebenar membayar kafarah ni? Okey, seperti yang Ustazah sebut tadi, ianya wajib. Dan kafarah ni merupakan bentuk hukuman yang Allah telah tentukan. Allah sendiri telah tentukan. Ialah mana tidaknya apa yang Allah larang kamu perbuat, apa yang Allah perintah kamu tidak mahu buat. Jadi Allah bentukkan satu hukuman kepada hambanya untuk hambanya itu menyelesaikannya ataupun melunaskannya kan. Dan mereka melakukan kesalahan itu sama ada ia dilarang secara mutlak oleh Allah. Jadi perkara-perkara yang Allah telah larang tu, ianya perkara yang mutlak, benda yang kekal. Sebagai contoh, dilarang minum arak, seperti yang tadi dilarang bersetubuh di siang Ramadan kan, dilarang mendahakai seorang, dilarang mendahaka kepada ibu bapa. Jadi benda-benda tu benda yang mutlak, benda yang Allah larang, benda yang Allah perintahkan untuk seorang mukmin itu tidak melakukannya. Dan apabila seorang mukmin itu telah melanggar, perlulah untuk ia membayar ataupun diberikan hukuman. Dan bentuk kesalahan yang Allah telah larang ni wajiblah ditunaikan kafarah mengikut kesalahan yang telah diberikan. Seperti Ustaz sebut tadi kan, kafarah berkaitan kafarah zihar, kafarah illa, kafarah sumpah, kafarah membunuh, kafarah bersetubuh di siang Ramadan. Jadinya perkara-perkara itu perlulah untuk seorang itu menunaikannya mengikut kesalahan-kesalahan yang
dibuat oleh seseorang. Okey. Hikmah pensyariatan kafarah. Okey, kita tadi dah belajar. Sekarang ni apa hikmah di sebalik kafarah ni Ustazah? Tertanya lah juga, kalau seorang itu membayar kafarah, apa hikmah dia kan? Apa hikmah seorang itu dapat? Okey, jadinya dalam kisah yang sebegini, sifat lumrah manusia ni sentiasa melakukan kesalahan dan sentiasa cuai serta melampaui batas kan. Apa yang seperti yang saya sebut tadi lah, apa yang Allah perintahkan tak nak buat, apa yang Allah larang itulah yang nak dibuat kan. Jadi kafarah ni merupakan salah satulah keringanan yang Allah telah berikan kepada hamba-Nya untuk ditunaikan ataupun diselesaikan oleh seseorang kan, jika terdapat kesalahan yang dilakukan. Dan ini merupakan hukuman yang ringan Allah tetapkan kepada hamba-Nya di atas muka bumi ni. Jadinya terdapatlah 3 hikmah pensyariatan kafarah ni sendiri. Okey, yang pertama, menjadi penyebab bagi pesalah bertaubat. Jadinya kafarah ni sebablah ataupun menjadikan diri itu insaf lah. Okey, ia merupakan taubat seorang manusia kepada Allah kan. Untuk yang kedua pula, meringankan bebanan rasa bersalah kerana melakukan maksiat. Jadinya ini merupakan keringanan lah yang Ustaz sebut tadi kan, keringanan keringanan yang Allah telah tetapkan kepada hamba-Nya kan. Dan yang ketiga, mengingatkan agar manusia tidak boleh mengambil mudah dengan peraturan yang Allah telah tetapkan hukum-hukumnya. Jadi hikmah pensyariatan kafarah ni merupakan tanda taubat, tanda keinsafan diri kita. Keinsafan diri kita sebagai seorang hamba yang telah melakukan kesalahan, yang telah melanggar apa yang Allah larang. Dan ini merupakan salah satu keringanan. Keringanan yang mana? Keringanan yang Allah telah berikan kepada hamba-Nya di atas muka bumi ni. Ini merupakan keringanan yang Allah tetapkan di atas muka bumi ni kan. Keringanan hukuman yang Allah telah tetapkan. Yang seterusnya ialah untuk manusia itu tidak ambil mudah lah. Apa orang kata, sambil lewa je kan. Tak apa, aku buat kesalahan ni tak apa, Allah tak marah. Tak boleh macam tu. Jadi ianya merupakan peraturan yang Allah telah tetapkan hukumnya, yang Allah telah berikan guideline di dalam dalil-dalil yang Allah telah firmankan. Jadi wajib ke atas seseorang itu apabila ia melanggar perintah yang Allah telah tetapkan, wajiblah untuk ia menunaikan hukuman yang Allah tetapkan. Ini merupakan keringanan lah. Sebagai peringatan, ini merupakan keringanan yang Allah tetapkan di atas muka bumi kan. Kalau ke akhirat nanti tak tahu macam mana kan. Jadi jika kesalahan yang kita buat tu telah melampaui batas, perlulah tunaikan taubatnya, dilunaskan kafarahnya. Jadi ini merupakan keinsafan kepada seorang hamba bila ia melakukan kesalahan, terdapat hukuman. Setelah panjang lebar yang telah diterangkan tadi berkaitan dengan diat, berkaitan dengan kafarah. Jadi dekat sini terdapatlah aktiviti ataupun kuis yang Ustazah berikan, dan dimintalah untuk anak-anak murid Ustazah selesaikan kan. Okey, untuk yang pertama, kuisnya ialah nyatakan pengertian kafarah dan diat. Apa pengertian kafarah dan diat yang Ustazah telah sebutkan tadi. Okey, bagi soalan yang kedua pula, berapakah jenis kadar dan bayaran diat? Berapa jenis kadar yang Ustazah telah sebutkan tadi? Berapa jenis bayaran yang perlu dibayar oleh seseorang? Okey, bagi kuis yang ketiga pula, apa hukum membayar kafarah bagi seseorang yang telah melakukan kesalahan? Ustazah ada sebutkan tadi kan, apa hukum membayar kafarah ni kan. Jadi perlu dijawablah. Dan yang keempat, apa hikmah dilaksanakan kafarah ni serta bayaran diat kepada seorang terangkan. Okey, jadinya keempat-empat ini merupakan aktiviti untuk
kamu semua buat di rumah dan aktiviti ni Ustazah akan minta lah nanti untuk dihantar. Jadinya selesaikan semua soalan yang Ustazah beri ni dan semoga apa yang Ustazah ajarkan kamu semua mendapat kefahaman dan minta maaf di atas segala kekurangan. Jika tidak faham, boleh untuk ditanyakan. Okey. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.